Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amira binti Samsudin, nombor matrik C18A0202 bersama-sama dengan tiga lagi rakan seperjuangan saya iaitu Nurul Atifah binti Ramli C18A0348, Suhaiza binti K. Johari C18A0431 dan Muhammad Izzuddin bin Ramli C18A0138 akan membentangkan sebuah tajuk iaitu aplikasi teori pemikiran bersepadu pemikiran 4K dalam novel Tuan Direktor karya Hamka. Novel didefinisikan sebagai cerita yang berbentuk prosa. Menurut Shah Nun Ahmad dalam buku Kamarudin Haji Hussein dan Siti Hajara Abdul Aziz 1999 mendefinisikan novel sebagai satu bentuk pentafsiran rencana hidup manusia yang terbeza dalam bentuk sastra cerita. Hal ini menjelaskan novel merangkumi tiga faktor iaitu pengalaman penulis, realiti rencaman hidup dan imajinasi penulis. Para pengkaji memilih novel Tuan Direktor karya Hamka untuk menjalani kajian ke atas teori pemikiran bersepadu 4K dalam novel ini. Novel Tuan Direktor ini merupakan hasil karya Hamka atau nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik Karim Amurullah. Hamka dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908 bersamaan 14 Muharram 1326 Hijrah di negari Sungai Batang di tepi Danau Maninjau. Hamka telah meninggal dunia pada hari Jumaat bertarikh 24 Julai 1981 ketika usia beliau 73 tahun 5 bulan. Hamka dikenali masyarakat kerana penulisan karangan dan ceramah beliau serta aktiviti kegiatan beliau yang dokumentasikan oleh pengkritik, kawan dan lawan. Masyarakat mengenali Hamka kerana kata-kata beliau yang susuk pujangga. Beliau juga merupakan seorang sastrawan negara di Indonesia dan menjadi ulama serta seorang pendakwah, juga pendato serta pimpinan Majlis Ulama. Novel Tuan Direktor ini merupakan novel terbitan negara Indonesia pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Jazuli datang daripada Banjarmasin kemudian berpindah ke Surabaya. Jazuli bekerja sebagai seorang pedagang emas di Surabaya. Pada mulanya, Jazuli ini mempunyai sifat kepribadian yang baik, taat kepada agama dan bersifat rendah diri. Namun, segala-galanya berubah apabila Jazuli telah memiliki kekayaan dan pangkat yang tinggi. Oleh kerana Jazuli terkenal dan memiliki sifat kesombongan dan ketakburan itu, Jazuli mengelarkan dirinya sebagai Tuan Direktor. Novel ini membawa tema orang yang bersifat sombong dan takbur akan mendapat pembalasannya setimpal, namun bagi orang yang baik dan rendah hati akan mendapat ketenangan hati dan kebahagiaan. Dalam novel ini dapat kita lihat bahawa Hamka cuba mengetengahkan tentang harta, pangkat, pujian dan kekayaan tidak akan kekal selama-lamanya. Novel ini juga menunjukkan bahawa manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki, malah sentiasa menginginkan sesuatu yang lebih dan tidak boleh melihat orang lain mendapat lebih dengan apa yang kita miliki. Baiklah, seterusnya saya meneruskan lagi pembentangan ini kepada pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang terdapat dalam kajian novel Tuan Direktor ini adalah pemikiran pengarang dalam menyampaikan sifat rakus manusia terhadap duniawi kepada masyarakat lain. Manakala pernyataan masalah yang seterusnya adalah sejauh mana pengarang berjaya memberi pengajaran kepada pembaca agar tidak tamak dan takbur. Bagi setiap pembaca, tidak asing lagi akan tertarik apabila mempunyai unsur kebaikan dan positif yang terdapat dalam mana-mana karya. Begitu juga yang terdapat dalam karya novel Tuan Direktor ini, di mana karya tersebut dapat memberi banyak kebaikan kepada pembaca. Oleh itu,
Pengkaji menggunakan sistem unsur pemikiran yang terdapat dalam teori sistem pemikiran bersepadu 4K untuk menjawab segala pernyataan masalah yang terdapat dalam novel karya tersebut. Pengkaji mendapati bahawa melalui teori sistem pemikiran bersepadu 4K ini dapat menemui kaedah dan cara-cara bagaimana setiap pengarang mengolah dan menghasilkan karya dengan baik. Oleh itu, pemikiran yang terdapat dalam diri pengarang ialah pemikiran yang kreatif dengan menggunakan idea-idea yang membawa maksud inovatif kepada pembaca. Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa idea-idea dan teknik pemikiran yang dibawa oleh pengarang dalam novel tersebut bersesuaian dengan semua personaliti pembaca kerana sifat manusia kebiasaannya menggunakan konsep pemikiran kerohanian, kebitraan, kesaintifikan dan kekreatifan. Baiklah, pembentangan ini saya lanjutkan kepada objektif kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengemukakan beberapa objektif yang akan dikaji dalam kajian novel Tuan Direktor, di mana objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti hakikat bahawa kekayaan wang ringgit bukanlah kekayaan yang sebenarnya seperti yang difikirkan oleh manusia kebiasaannya. Seterusnya, objektif yang kedua ialah untuk menilai sejauh mana pengarang untuk mengaplikasikan pengajaran dalam novel Tuan Direktor tersebut untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Kajian yang dilakukan ini dibantu dengan pengaplikasian teori sistem pemikiran bersepadu 4K, di mana teori pemikiran bersepadu 4K ini merupakan teori yang berkonsepkan pendidikan pemikiran, dan melalui pemikiran manusia dapat memproses pelbagai kehendak serta tujuan mereka dalam kehidupan harian. Dengan itu, pengkaji memilih teori ini untuk mengkaji objektif-objektif yang dikemukakan dalam kajian ini. Seterusnya, di dalam bahagian metodologi kajian, artikel kumpulan kami menggunakan kaedah kajian kualitatif dan dilakukan secara analisis untuk meneliti dan merungkaikan falsafah-falsafah kehidupan dan pengajaran yang cuba disampaikan di dalam karya Pak Hamka di dalam novel Tuan Direktor. Analisis dengan menggunakan kaedah kualitatif adalah kerana kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan cara pemerhatian dan membuat analisis dokumen atau apa-apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian ini lebih kecil berbanding kajian kuantitatif. Antara jenis-jenis kajian kualitatif ialah kajian tindakan, kajian kes, kajian kelapangan dan juga analisis dokumen. Di dalam artikel ini juga turut menganalisis teks daripada novel Tuan Direktor karya daripada Hamka. Dengan penghasilan daripada menganalisis novel ini, kumpulan kami telah mengumpulkan data dengan memahami setiap unsur-unsur yang terdapat di dalam novel tersebut. Antara unsur-unsur yang diperolehi ialah seperti tema, latar belakang, pengajaran dan jalan cerita yang terdapat di dalam novel Tuan Direktor. Menganalisis novel ini telah memudahkan kajian ini dengan apa yang kumpulan kami ingin kaji dan analisis dengan lebih mendalam agar setiap data dan maklumat yang diperolehi lebih tepat dan jelas. Setiap data dan maklumat yang dianalisis akan diaplikasikan dengan teori yang bersesuaian bagi novel ini. Di dalam kajian ini juga telah diaplikasikan dengan teori sistem pemikiran bersepadu 4K yang telah diasaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Yusof Hassan. Untuk pengetahuan anda semua, kerangka teori dan kerangka konsep adalah saling berkait dengan kerangka kajian. Menurut Lemfraquois 1986, teori merujuk satu himpunan pernyataan berkait dan bertujuan untuk menyusun dan menjelaskan satu himpunan pemerhatian. Bagaimanapun, matlamat pembinaan teori bukan sekadar untuk memberi penjelasan. Sebagai tambahan, ia melibatkan ramalan dan kawalan. Ringkasnya, teras bagi sebarang teori ialah satu himpunan konsep dan saling berhubung di antara mereka. Teori menjelaskan fenomena dalam kehidupan manusia dan ia dijanakan dengan berlandaskan pemikiran reflektif, pengalaman atau pemerhatian. Teori beroperasi pada tahap yang berlainan dan memenuhi tujuan yang berbeza, dan oleh itu kerana itulah sesetengah kajian atau penyelidikan akan mengaplikasikan teori ke dalam kajian.
Dalam tugasan kumpulan ini, kami telah memilih sebuah teori untuk diaplikasikan ke dalam tajuk yang kumpulan kami telah bincangkan. Bidang teori ini banyak memberi pendedahan kepada kumpulan kami dalam melakukan tugasan ini. Untuk tugasan pada kali ini, kami telah memilih untuk mengaplikasikan teori sistem pemikiran bersepadu 4K yang diasas oleh Profesor Dr. Muhammad Yusof Hassan dari segi pensejarahan, idea-idea asas serta penerimaan masyarakat terhadap teori ini. Pada sekitar tahun 1990-an, Muhammad Yusof Hassan telah memperkenalkan satu teori iaitu teori bersepadu 4K yang merangkumi aspek kerohanian, kesaintifikan, kebitaraan dan kekreatifan. Daripada tiga sumber yang diperolehi iaitu syiar Islam, perkembangan sains dan teknologi Barat dan Timur serta keadaan masyarakat majmuk di kalangan rakyat Malaysia ini adalah merupakan teori pemikiran yang dicadangkan ialah sistem pemikiran bersepadu 4K yang merangkumi aspek kerohanian, kesaintifikan, kebitaraan dan kekreatifan. Empat aspek ini pula merangkumi hal-hal keimanan, kehebatan minda, kelojikan dan keindahan. Konsep 4K dapat dihuraikan dengan lebih jelas ialah antaranya iaitu konsep pemikiran kerohanian yang bermaksud setiap manusia haruslah memikirkan hal-hal yang berkaitan kejiwaan, keagamaan, kerohanian, soal dalaman berasaskan kepada ajaran kepercayaan agama. Contohnya, bagi orang-orang Islam, mereka wajib percaya dan yakin sepenuh hati terhadap rukun iman, rukun Islam, hukum pahala dan dosa, perkara-perkara berkaitan wajib, sunat, makruh dan haram. Selain itu, bagi konsep pemikiran kebitaraan pula ialah sebagai manusia, kita perlulah mempunyai akal fikiran yang bijaksana, cerdik, cemerlang, hebat, berhemat tinggi dan jenius. Akal manusia dapat dipertingkatkan serta dapat diasuh menjadi cemerlang dan hebat. Manakala bagi konsep pemikiran kesaintifikan sebagai manusia, kita perlulah mempunyai pemikiran logik tepat berdasarkan fakta dan angka. Biasanya, pemikiran sebegini lebih menggunakan otak kiri yang lebih cenderung terhadap bidang sains, ilmiah, empirikal dan kritikal. Kebanyakannya, ahli sains mempunyai pemikiran ini. Dan konsep yang terakhir ialah konsep pemikiran kekreatifan, iaitu sebagai manusia, seseorang perlu bersikap lateral, kreatif, inovatif, subjektif, memberi idea serta pendapat yang bersifat estetik dan mempunyai falsafah. Pemikiran ini akan melahirkan insan yang sensitif, ceria, suka berjenaka dan optimis dalam kehidupan. Sifat takbur dan rakus merugikan kehidupan. Novel Tuan Director menunjukkan seorang manusia yang memiliki sifat takbur dan rakus. Manusia terhadap kekayaan dimiliki yang ditunjukkan oleh pengarang iaitu hamka melalui watak Jazuli. Pada awalnya, Jazuli adalah hanya seorang yang tenang dengan mengendalikan perniagaannya. Namun, beliau berubah menjadi seorang yang takbur, wujud dan cintakan kemegahan dan ketinggian kerana kemewahan dunia yang dimilikinya. Kawannya juga melihat perubahan Jazuli daripada seorang yang sederhana, rendah diri dan berkawan dengan sesiapa sahaja tanpa melihat kepada statusnya. Tapi Jazuli sekarang sudah berubah kerana hidup dengan kemewahan yang dimiliki. Semua perkara diukur dengan wang, kehormatan dan keangkuhan. Takbur merupakan sifat yang wujud dalam diri seseorang di mana dia melihat dirinya mengatasi orang lain dari segi kesempurnaan. Pemikiran kerohanian melalui teori sistem pemikiran bersepadu 4K merupakan fikiran yang berusulkan keimanan dan keagamaan yang membawa manusia ke arah manusia soleh atau solehah. Menurut Muhammad Yusof Hassan, pemikiran ini berkaitan dengan ketuhanan, keimanan, ketauhidan, keagamaan dan keesahan kepada Tuhan. Jika dilihat dari sudut sifat takbur yang membawa kepada penyakit hati adalah amat besar akibatnya kepada Islam, negara dan juga masyarakat. Penyakit ini bukan sahaja memusnahkan golongan yang memerintah, bahkan juga merosakkan orang di sekelilingnya. Manakala sifat tamak merupakan sifat cintakan dunia. Sifat tamak mendatangkan banyak kerosakan, baik kerosakan pada diri, keluarga, masyarakat dan yang terbesar adalah kerosakan pada nilai keagamaan seseorang disebabkan dunia yang lebih dicintai dari segalanya. Seterusnya, hakikat kekayaan hidup yang sebenarnya. Melalui novel Tuan Director, sifat ini ditunjukkan oleh Hamka melalui watak Pak Yasin. Kehidupan Pak Yasin walaupun serba kekurangan namun memiliki kekayaan yang tinggi terhadap budi bahasanya. Pak Yasin seorang yang berbudi bahasa, berlapang jiwa,
dan falsafah kehidupannya yang sentiasa berpegang kepada ketuhanan, iaitu kekayaan atau kesenangan di akhirat adalah lebih utama berbanding duniawi. Kekayaan adalah sesuatu yang sudah pasti menjadi impian setiap insan. Memiliki kekayaan duniawi merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari buat kita. Kekayaan yang sebenar bukan diukur dengan banyaknya harta yang dimiliki, tetapi kekayaan yang sebenar dan hakiki adalah kaya jiwa. Oleh itu, berkesesuaian dengan pemikiran kerohanian dalam teori sistem pemikiran bersepadu 4K yang berunsurkan keimanan dan berkaitan dengan ketuhanan, keimanan, ketauhidan, keagamaan dan keesaan Tuhan. Kaya jiwa merupakan kekayaan yang abadi dan hakiki dan penting untuk disemai ke dalam diri setiap insan di muka bumi ini, kerana golongan seperti ini akan berbahagia di dunia maupun di akhirat dengan berkat harta kekayaan yang dimilikinya. Isu yang seterusnya adalah tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhan Yang Esa. Tanggungjawab adalah amanah kepada diri sendiri, di mana ianya berkait rapat dengan sebuah hak yang perlu dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran kerohanian dalam teori sistem pemikiran bersepadu 4K yang berunsurkan keimanan dan berkaitan dengan ketuhanan, ketauhidan, keagamaan dan keesaan kepada Tuhan. Tanggungjawab kepada Tuhan Yang Esa berkaitan dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan solat sebagai tuntutan seorang hambanya. Melalui novel Tuan Director, pengarang menunjukkan watak Pak Yasin sebagai seorang yang sentiasa melaksanakan tuntutannya dan tanggungjawab serta amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan Yang Esa. Sebagai penganut agama Islam, ciri pemikiran kerohanian yang dipaparkan melalui watak Pak Yasin dan cucunya Aminah yang memikul tanggungjawab atas kewajipan asas seperti kewajipan terhadap diri sendiri, kewajipan terhadap orang lain iaitu keluarga, rakan, masyarakat dan negara yang memerlukan pertolongan. Pak Yasin menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba kepada Tuhan Yang Esa terhadap dirinya, orang di sekelilingnya. Watak Pak Yasin mencetuskan satu pengajaran dan nasihat serta hikmah kepada khalayak berkenaan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagai umat Islam dalam kehidupan seharian kita. Kepercayaan yang tinggi terhadap Yang Maha Esa dan keimanan serta unsur ketuhanan jelas dipaparkan oleh pengarang iaitu Hamka melalui novel Tuan Director. Seterusnya, isu kehebatan akal dan budi manusia dalam kehidupan. Melalui novel Tuan Director, kehebatan akal dan budi manusia dipaparkan berdasarkan watak Pak Yasin dan Fauzi. Pak Yasin yang merupakan seorang yang berkewatakan pemurah, peramah dan berbudi bahasa. Sikap Pak Yasin yang sangat menyenangkan penyewa-penyewanya di tapak tanahnya kerana selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan. Pak Yasin juga telah membina sebuah surau untuk kegunaan semua penganut agama Islam. Manakala Fauzi merupakan seorang pemuda yang hebat dari segi akal dan budi. Pertemuannya dengan Pak Yasin membuatkannya tertarik dengan perwatakan Pak Yasin yang selalu membimbingnya untuk terus berusaha membina kembali kehidupannya selepas dipecat sebagai pengurus hotel milik Tuan Director. Ciri pemikiran kebitaraan dalam teori sistem pemikiran bersepadu 4K bersesuaian dengan watak dan perwatakan yang dipaparkan oleh Hamka kerana ianya berkaitan dengan perkembangan otak manusia yang membawa kepada kemahiran kecemerlangan, kebestarian dan kepandaian. Penggunaan pemikiran kebitaraan dalam penulisan karya Tuan Director adalah untuk mempamerkan dan menonjolkan watak-watak cemerlang, kebijaksanaan, kebestarian dan kehebatan selain mempamerkan sisi positif, kreatif dan
soleh supaya menjadi tauladan kepada khalayak. Oleh itu, hubungan manusia dengan pencipta tidak hanya mencukupi dengan ibadah dan akhlak saja. Ianya juga harus seiring dengan kehebatan akal dan budi pekerti supaya dapat mewujudkan suasana yang aman dan damai dalam kehidupan seharian, kerana akal dan budi mencerminkan dalam diri seseorang yang mempunyai ilmu dan budi pekerti. Seterusnya, isu kepentingan akhlak dan adab dalam kehidupan. Akhlak adalah sesuatu yang berkaitan dengan budi pekerti, tingkah laku dan perangai atau tabiat. Manakala adab berkaitan dengan kesopanan, kesantunan. Kemuliaan seseorang itu dinilai berdasarkan kemunian terhadap akhlak dan adab yang dimilikinya. Insan yang berakhlak mulia dan beradab baik akan sentiasa menjaga adab, tingkah laku dan tutur katanya supaya tidak menyakiti orang lain, malah sentiasa berusaha memberi manfaat kepada orang yang berada di sekelilingnya. Berbeza dengan watak Tuan Director iaitu Tuan Jazuli melalui novel Tuan Director, sebuah mahakarya Hamka. Jazuli sudah lupa diri kerana kemewahan dan kekayaan yang dimilikinya. Ditindasnya orang bawahan, ditinggalnya rakan-rakan yang bersama-sama membina perniagaan daripada kecil sehingga menjadi besar dan maju. Namun, watak Pak Yasin, seorang yang baik dari segi akhlak dan adabnya, dipaparkan dalam novel Tuan Director. Pak Yasin orang yang juga berharta tetapi dia tinggal berdekatan dengan orang-orang biasa. Pak Yasin seorang yang dikenali dengan pemurah dan ramah tamah. Disebabkan itu, Pak Yasin disegani dan dihormati oleh orang sekelilingnya. Menerusi pemikiran kesaintifan melalui teori sistem pemikiran bersepadu 4K yang membawa kepada pemikiran bersifat logik, saintifik atau berkait rapat dengan kebenaran, kepastian, ketepatan dan kegunaan fakta dan akta. Pemikiran ini dipaparkan melalui watak Pak Yasin dan Tuan Jazuli yang menggunakan ilmu logik dalam komunikasi mereka dengan dalam membawa sesuatu tindakan seperti dalam penulisan, pembacaan, pertuturan dan pendengaran. Pewatakan yang berakhlak dan beradab baik sememangnya menyenangkan orang sekeliling. Adab dan akhlak secara langsung mempengaruhi cara melakukan sesuatu tindakan seperti menulis, membaca dan bertutur. Kesimpulannya, teori sistem bersepadu pemikiran 4K ini bersesuaian diterapkan ke dalam novel Tuan Director yang merangkumi cara dan sikap hidup nilai Islam tentang bersederhana dan tidak angkuh atau sombong. Falsafah kehidupan banyak ditonjolkan di dalam penceritaan ini dan pengarang iaitu Hamka mengetengahkan sifat kepribadian di dalam watak adalah bertujuan untuk memberi teladan serta menekankan tentang perlakuan seseorang yang berlaku zalim dan melakukan penindasan kepada golongan bawahan yang menjadikan ekosistem yang tidak sihat. Pengaplikasian teori sistem pemikiran bersepadu 4K banyak ditonjolkan oleh pengarang kerana konsep atau sikap masyarakat Melayu yang mempunyai pemikiran tersebut sebagai satu arah tujuan kehidupan yang sejahtera. Diharapkan pengarang ini dapat terus meningkatkan lagi kesedaran dan membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian dengan menjadikan keadaan sekeliling sebagai pengajaran dan teladan.